Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ihsan Yahya dan ini Pantau Kerajaan Baharu. Kepercayaan rakyat terhadap Kerajaan Baharu pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terhakis jika mana-mana ahli parlimen yang berdepan dengan kes mahkamah dilantik sebagai anggota kabinet. Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW Jais Abdul Karim berkata Perdana Menteri tidak seharusnya berkompromi mengenai isu tersebut atas apa sahaja alasan. Dan tambahnya, mereka mesti dihadapkan ke mahkamah sehingga didapati tidak bersalah dan dilepaskan sepenuhnya sebelum dilantik ke dalam kabinet. Katanya hal ini penting untuk membezakan kerajaan kini dan dahulu dan beliau berpendapat Anwar perlu membuktikan kepada rakyat bahawa integriti dan juga karisma pemimpin yang bersih serta bebas rasuah adalah keutamaan dalam anggota kabinet bagi memartabatkan kembali nama Malaysia di persada dunia. Justru katanya nilai integriti, ketelusan dan salah guna kuasa mesti dizahirkan menerusi pelantikan anggota kabinet yang mempunyai rekod bersih. Baik, Kerajaan Baharu pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka memberi keutamaan dalam menangani peningkatan kos sara hidup meskipun negara berdepan dengan tekanan harga yang tinggi tahun depan. Demikian apa yang dikatakan penganalisis sebelum ini. Dan Mesyuarat Dasar Monetary Bank Negara Malaysia atau BNM baru-baru ini menekankan jangkaan inflasi utama yang akan kekal tinggi tahun hadapan di tengah-tengah tekanan permintaan dan juga kos. Dan pelantikan Kerajaan Baharu, pimpinan Perdana Menteri ke-10 perlu menggandakan usaha membendung inflasi diteruskan selaras dengan ikrar yang diberikan untuk memberi keutamaan dalam menangani peningkatan kos sara hidup. Apabila kita bercakap berkaitan dengan kos sara hidup, ekonomi dan sebagainya, ia merangkumi pelbagai aspek dan juga sektor. Bukan sahaja golongan yang bekerja, yang berkeluarga turut terjejas, malah keseluruhan rakyat dan juga masyarakat turut merasai tempias disebabkan kos sara hidup dan juga keadaan ekonomi yang tidak menentu. Banyak perkara yang kita harapkan terutama dalam Kerajaan Baharu dan kemungkinan kabinet yang akan diumumkan nanti. Bersama saya Lim San Chien, Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya menerusi telefon ketika ini. Salam sejahtera, Lim. Salam sejahtera. Ya. Thank you. Ya. Pertama sekali untuk kita melihat kepada isu-isu berat, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan kos sara hidup, ekonomi dan sebagainya. Anak muda antara yang terkesan disebabkan peningkatan kos. Bagaimana untuk survival kita terutamanya dalam mendepani masa-masa yang akan datang. Peluang pekerjaan juga terkait dalam sektor ekonomi dan sebagainya. Tetapi buat masa ini, menurut Lim, dari sisi pandang seorang anak muda melihat kepada kepimpinan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga mungkin kabinet-kabinet yang akan anggota kabinet yang akan diumumkan dan juga dimaklumkan nanti, apa sebenarnya yang Lim rasakan dalam tekanan kos sara hidup dan juga ekonomi sekarang ini? Okey, baik. Terima kasih atas soalan. Saya dua expect lah untuk menyelesaikan kos sara hidup yang semakin tinggi ni. Pertama dari aspek apa yang boleh dilakukan oleh rakyat, khasnya belia. Dan satu lagi aspek dari segi kerajaan, apa yang kerajaan boleh lakukan untuk membantu rakyat. Pertama tu saya rasa rakyat tu, dia boleh carilah contoh side income kan. Seperti pendapatan sampingan, seperti anak muda boleh kerja dalam ekonomi gig untuk mencari pendapatan yang lebih. Dan juga melengkapkan diri dengan vocational skill ataupun kemahiran vocational supaya mereka lebih berdaya saing dalam pasaran ni kan. Selain itu saya tengok anak muda ni kan, dia kena merancang bajet lah untuk setiap kehidupan, apa yang nak dibeli, apa yang dibelanjakan. So itu adalah perancangan yang perlu dibuat oleh setiap belia supaya mereka tidak berbelanja dengan tamak lah. Yang ketiga saya tengok belia ni sememangnya dia juga perlu ada satu kesedaran untuk dalam perbelanjaan yang di setiap hari kan. Mereka kena sedar bahawa perbelanjaan tu adalah untuk aspek mana dan juga digunakan untuk beli apa. Dan bagi segi kerajaan, saya akan cadangkan supaya kerajaan buat subsidi bersasar seperti yang telah disasarkan. Sebab kita tahu negara kita memberikan subsidi untuk banyak komoditi seperti bahan api, petrol, diesel, gas, minyak, elektrik, gula dan tepung. So kerajaan tu lagi elok lah kalau kerajaan tu boleh memberikan subsidi bersasar di mana orang yang betul-betul memerlukan seperti B40, M40 dapat subsidi tu. Saya rasa itu pun dapat jimatkan kos kerajaan kerana kerajaan berbelanja banyak kos untuk subsidi.
Kedua tu saya tengok kerajaan tu boleh menarik lebih banyak pelaburan asing dalam industri makanan, peternakan supaya dapat memastikan food security ataupun security makanan tu dapat dijamin pada jangka masa yang lebih panjang. Dan ketiga, saya ingin memberikan satu cadangan kepada Perdana Menteri dan kerajaan supaya buatlah satu rancangan seperti rancangan buku hijau yang telah diilhamkan oleh bekas Perdana Menteri pada tahun 1974. Di mana kita nak mengesyorkan supaya rakyat berternak, supaya rakyat menanam sayur dan sebagainya, supaya dapat achieve self-sufficiency rate, iaitu kita dapat menyara diri untuk apa yang kita ada, kita dapat cukuplah untuk diri kan, supaya kita dapat kurangkan kebergantungan ataupun dependensi terhadap negara luar untuk makanan. Dan keempat tu, saya juga cadangkan kerajaan untuk memberikan assistive basic income, iaitu kita tahu di Malaysia ni garis kemiskinan negara adalah pada berapa ni kan, income dia adalah 2,208 untuk setiap isi rumah. So untuk sesiapa isi rumah yang tak dapat income atau pendapatan dalam 2,208 tu, kerajaan tu mungkin boleh top up ataupun tambah lagi pendapatan supaya setiap isi rumah dapat capai at least pendapatan yang cukup minimum lah untuk setiap isi rumah, supaya mereka dapat menjimatkan kos dan juga menampung diperlukan untuk kehidupan. Dan seterusnya saya tengok minimum wage ataupun isu gaji bermuara ataupun gaji minimum, itu pun kena dikaji sebab kita tahu negara kita setiap tahun akan melaksanakan seperti khemakan terhadap gaji minimum seperti dalam ni minimum wage order, okey, di mana sekarang saya tengok gaji minimum adalah 1,500. Saya rasa kerajaan boleh juga menyemak dan memastikan gaji minimum sekarang adalah sepadan dengan kehendak semasa, di mana belia tu dan juga rakyat dapat menggunakan gaji mereka untuk membeli ataupun untuk menampung kos kehidupan mereka. Okey, itulah cadangan saya untuk kerajaan. Dan juga Lim, kalau kita nak melihat kepada keadaan terutamanya bila kita bercakap belia, mungkin kalau kita nak mengkaji keadaan dan juga anak-anak muda belia yang berada di kawasan-kawasan tertentu, contohnya di kawasan luar bandar dan juga di kawasan bandar, itu berbeza. Apabila berada di kawasan bandar, mungkin kehidupannya sedikit tinggi kos sara hidupnya berbanding mereka yang berada di kampung dan sebagainya. Tetapi kesan dan juga isunya tetap sama, adalah berkaitan dengan bagaimana untuk menangani kos sara hidup dan sebagainya. Tapi dari sudut pemerhatian dan juga pandangan Lim sendiri, apa sebenarnya antara isu utama yang didepani oleh belia dan juga anak muda di kawasan-kawasan bandar, terutamanya yang melibatkan pelajar itu sendiri ataupun dari segi ruang-ruang lain yang perlu ada dan perlu disediakan untuk golongan belia dan juga anak muda di kawasan bandar ini, Lim? Pertama sekali saya rasa kos yang paling belia dapat rasai adalah mungkin beban dari segi kos pembelajaran. Ya, saya tahu memang kita ada beasiswa, kita ada PTPN, JPA dan sebagainya. Tapi saya rasa mungkin kerajaan boleh memastikan juga banyak skim ataupun beasiswa ataupun bantuan yang dapat disalurkan untuk pelajar supaya mereka dapat menyambung pelajaran hingga ke peringkat sarjana muda, sarjana dan juga PhD. Sebab saya tengok ada beberapa belia ataupun pelajar kan, mungkin dia mengalami satu situasi di mana mereka kekurangan bajet untuk melanjutkan pelajaran. Itu yang pertama. Kedua, saya tengok isu perumahan pertama untuk belia. Sebab kita tahu kos rumah pun semakin meningkat. Kalau di sekitar bandar lagi, kos tu semakin meninggi lah setiap tahun kan. So, saya rasa kerajaan juga boleh memberikan sikit bantuan untuk belia supaya dapat menyelesaikan isu belia tidak mampu untuk membeli rumah di sekitar bandar. Ketiga tu mungkin dari segi peluang pekerjaan, di mana belia tu menghadapi isu bukan saja unemployment, iaitu tidak dapat kerja, tapi some belia tu menghadapi isu underemployment, di mana kerja yang mereka dapat tu tidak sepadan dengan gaji yang mereka menerima. Iaitu contoh belia tu berkelulusan contoh dalam undang-undang, tapi dia kerja dalam satu kerja ataupun posisi yang tidak sesuai ataupun lagi rendah dari kelayakan beliau. So, saya rasa itu pun satu isu yang perlu kita selesaikan, di mana kita kena pastikan belia dapat ganjaran, iaitu bayaran gaji
yang cukup untuk mereka menampung kehidupan di sekitar bandar. So itulah isu dia. Dan juga Lim, bagaimana untuk kita selesaikan isu-isu dalam kalangan belia yang mungkin tidak ada penempatan pekerjaan dan sebagainya, susah nak dapat kerja disebabkan mungkin kelayakan dan sebagainya. Adakah Lim melihat kepada peluang yang kita ada di Malaysia ini terhad ataupun dalam masa yang sama gaji yang ditawarkan itu tidak setimpal dan sebagainya. Jadi isu-isu ini perlu dibawa oleh suara anak muda untuk pastikan bahawa hal-hal yang demikian dapat diselesaikan oleh kerajaan baru nanti. Ya, pertama sekali saya rasa universiti itu, pihak universiti KPT perlu memastikan supaya setiap graduan yang dihasilkan adalah cukup kompeten dan juga dapat melengkapkan diri dengan kemahiran insaniah, seperti kemahiran komunikasi, kepimpinan dan juga ada ilmu yang cukup dalam bidang masing-masing. Sebab kita tahu setiap universiti dan juga aspirasi kementerian adalah untuk menghasilkan graduan yang cukup holistik, berpengetahuan dan sebagainya. Maka peranan itu adalah terletak juga kepada pihak universiti dan juga pihak pelajar sendiri untuk memastikan sendiri sentiasa berdaya saing. Apabila mereka nak minta kerja nanti tu, mereka ada keyakinan, mereka ada tahu apa kehendak pasaran kerja. So itulah saya rasa belia tu dia kena pasti apakah future trend ataupun apakah potensi untuk satu pasaran kerja, dan mereka kena pastikan diri dapat melengkapkan diri dengan semua kemahiran, pengetahuan yang sepatutnya ada. Kedua tu untuk meningkatkan kebelipasaran mahasiswa. Mahasiswa tu sebenarnya kena banyak dapat pengalaman. Pengalaman tu boleh dapat dari seperti internship ataupun latihan industri supaya boleh dapat membiasakan diri dengan alam kerjaya, dengan apa yang dikehendaki apabila mereka menjejaki alam kerjaya. Dan ketiga tu saya rasa belia juga perlu membuat sesi rundingan dengan mungkin pihak majikan ataupun dengan penasihat mereka, penasihat akademik mereka supaya mereka tahu apakah peluang kerjaya yang ada. Sebab saya rasa Malaysia ni memang banyak peluang pekerjaan. Hanya belia mungkin dia kena banyak buat lagi penyelidikan, research supaya mereka tahu di mana mereka boleh ditempatkan dan apa kerja yang sedia ada di pasaran. Kalau belia tak dapat kerja pun, saya syorkan belia supaya jangan risau. Sebab kalau kita jangan jadi job applicant, kita jadi job creator pun boleh. Kita menjadi seorang usahawan. Kita contoh kita boleh menerokai pelbagai bidang yang baru seperti agropreneur dan juga menjadi digital ekonomi, pelbagai bidang yang kita boleh menerokai dan juga kita boleh mengembangkan potensi dalam bidang kerjaya tersebut. Maka saya berpandanganlah belia ni perlu mengetahui apakah future trend dengan melakukan future proof, iaitu mereka kena berpandangan futuristik dan juga memahami apakah perkembangan terkini dunia dan juga pastikan diri dapat menjadi pioneer, iaitu pemimpin, peneraju dalam bidang masing-masing, serta memastikan diri juga sentiasa nilah berdaya saing dan juga kompetensi itu kena ada. Baik, saya akan bersama lagi dengan Lim Sen Shen seketika nanti. Kita nak berhenti rehat dulu sebab seketika nanti saya nak melihat kepada sudut pandang seorang anak muda. Bagaimana anggota kabinet yang mahu dilihat dan juga mahu diketengahkan dalam pasca PRU yang ke-15 dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Kita kembali selepas ini.